Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nak bincangkan soalan yang minggu lepas yang belum buat, tolong buat. Okey, cikgu nak bagi jawapan. Okey, soalan pertama jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Sesuaikan cara-cara menghasilkan bunyi berdasarkan situasi di bawah. Okey, cara-cara menghasilkan bunyi yang mana cara-cara menghasilkan bunyi? Tepukkan yang mana? Ni senang je, tepukkan. Petikkan yang mana? Petikkan. Ni petikkan. Okey, gesikkan yang mana? Gesikkan yang biola. Kita panggil gesikkan. Yang ni apa? Ini ketukan. Okey, yang ni trompet ni ialah tiupan. Okey, nombor 2, getaran menghasilkan bunyi ataupun kita boleh terbalik ayat, bunyi dihasilkan oleh getaran. Kalau tak ada getaran maka tak adalah bunyi. Okey. Kalau dalam air pun kita boleh dengar bunyi sebab ada getaran yang terkena pada air. Okey. Okey. Seterusnya nombor 3. Okey, ini gambar ambulans, lepas tu ni ada gambar gelombang bunyi tu. Ni kan. Berdasarkan ajar di bawah, nyatakan pemerhatian. Apa yang boleh diperhatikan kat sini jawapan dia adalah murid X dan Y boleh mendengar bunyi ambulans, bunyi siren ambulans. Berikan inference. Kenapa dua-dua ni boleh dengar walaupun tempat dia seorang kat kiri, seorang kat kanan. Okey, inference yang inference kerana bunyi bergerak ke semua arah. Kena ingat ni, bunyi bergerak ke semua arah. Okay, B kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okay, nombor 4. Siva dan keluarganya melawat gua Nia. Sebaik saja mereka sampai, Siva menjerit di dalam gua tersebut. Apakah fenomena bunyi yang terhasil? Jelaskan. Okay, fenomena apa yang kalau kita dengar suara kita balik tu? Fenomena itulah yang dinamakan fenomena gema. Okay. Jelaskan. Okay. Gema. Okay. Jelaskanlah cerita. Apabila bunyi terkena pada permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Fenomena ini dinamakan gema. Okay. Ataupun apabila suara Siva terkena pada dinding gua yang keras, bunyi suara Siva akan dipantulkan semula. Fenomena ini dinamakan gema. Okey, nombor 5. Melan suka mendengar muzik, namun dia berasa terganggu dengan bunyi muzik yang kuat yang datang dari rumah jirannya. Tandakan right bagi menerangkan kesan-kesan bunyi di atas. Okey, dia kata dia suka dengar muzik tapi dia tak suka dengar muzik jiran dia suka buka muzik main muzik dengan kuat. Jadi sekarang muzik ni bukan lagi kategori menghiburkan dia tapi mengganggu dia. Jadi yang mana yang sesuai? Bunyi membantu untuk berkomunikasi. Adakah ini kesan yang pasal bunyi jiran tadi? Bukan, bukan jawapan dia. B. Bunyi dapat menghiburkan. Memang bunyi dapat menghiburkan, tapi adakah berkaitan dengan ayat dalam petak ni? Tak ada kaitan. C. Bunyi memberikan amaran. Betul ke bunyi muzik ni memberi amaran? Tidak. D. Bunyi mengganggu ketenangan. Betul Ya, jawapan dia ialah yang ini. Yang last sekali. Bunyi mengganggu ketenangan. Okay, ada soalan kebat bagaimanakah kamu dapat menghentikan bunyi pada jam loceng tanpa mematikan switchnya? Kita tahu tak ni jam loceng yang bulat tu kan, dia ada pengetuk ni kan, dia akan ketuk kiri kanan kan. Okay, macam mana kita nak hentikan bunyi tanpa mematikan switch kat belakang? Okay, caranya ialah dengan menghentikan pergerakan pengetuk ni jadi bila kita hentikan pergerakan pengetuk ni, maka getaran pada loceng ni tidak berlaku. Jadi getaran tu dihentikan, jadi bunyi pun berhenti. Dari terhasil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu 4 UPM Hari ini kita akan sambung unit 7
Tajuknya ialah tenaga. Tahu tak macam mana kamu, adakah kamu bertenaga pada hari ini? Okey. Biasalah tenaga kita dah dengar kan. Kataan tenaga kamu dah biasa dengar. Okay. Soalan tengok gambar ni bagaimanakah aktiviti-aktiviti dalam situasi di atas dapat dilakukan? Tengok banyak aktiviti ni. Contohnya kapal ni. Kapal layar ni macam mana dia bergerak? Digunakan apa bergerak? Okay. Bot ni macam mana dia bergerak? Okay. Layang-layang ni macam mana dia terbang? Orang ni macam mana dia bergerak? Macam mana dia boleh bergerak? Mana dapat sumber dia bergerak? Okey, makanan ni macam mana dapat tiba-tiba dia jadi panas dan masak? Okey, buaya ni macam mana boleh bergoyang? Gitar ni macam mana boleh berbunyi? Okey, gitar ni kamu dah belajar kan? Gitar ni macam mana boleh berbunyi? Okey, ni semua ada kaitan dengan tenaga. Okey, nampak ni matahari yang menyinari ni. Ini pun ada tenaga dia. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa yang dalam gambar ni, iaitu tentang tenaga. Okey. Pertama kita nak kena tahu tenaga tu apa dan manakah sumbernya. Okey. Kita baca sini. Tenaga ialah, apa maksud tenaga? Keupayaan untuk melakukan kerja. Dulu kamu tak tahu kan maksud tenaga. Sekarang dalam sains kamu kena tahu apa itu tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Sebarang kerja, bekerja, buat kerja rumah, belajar, berlari, bermain, tidur, kan? Apa saja, makan, minum, semuanya, semua kerja yang ingin dilakukan kamu perlu lakukan, kamu boleh lakukan dengan adanya tenaga. Jadi apakah maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Kalau kamu kata kamu tak ada tenaga, kamu tak boleh melakukan sesuatu kerja. Contohnya kamu penat sangat kan, jadi kamu akan cakap saya tak ada tenaga. Betul lah, maksudnya tidak berupaya untuk melakukan sesuatu kerja. Jadi ingat, tenaga maksud dia keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Mari kita kenali sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Sumber, cikgu selalu kata sumber. Contohnya kalau pusat sumber tu maksudnya pusat untuk kita dapatkan buku. Mana dapat buku? Dapatkan kat pusat sumber. Di manakah sumber keuangan kamu? Mana kamu dapatkan duit? Daripada mak ayah. Sumber itulah punca kita dapatkan. Jadi sumber tenaga ni pula ialah sumber. Mana kita nak dapatkan tenaga? Dari mana kita boleh dapat tenaga? Okey. Pertama ialah, nama dia tenaga yang utama ialah matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Dalam banyak-banyak tenaga yang kita akan belajar sekejap lagi, tenaga yang paling utama ialah tenaga yang paling utama di dunia ini ialah tenaga daripada matahari. Tenaga matahari digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Ini contohnya, kalau kamu tengok panel suria, ini panel suria atau ada bahasa Inggerisnya solar panel. Kita gunakan matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kalau kat Malaysia tak banyak lah, tapi dah ada. Nombor 2, air. Okey. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjana elektrik. Pernah tengok turbin tak? Okey, cuba Google kat YouTube, nama dia turbin. Turbin air. Turbin ni biasanya sungai ni dia akan tahan, dia akan bina tembok supaya air tu jadi naik tinggi. Lepas tu dia akan buat lubang, jadi dia akan lepaskan. Jadi bila kita lepaskan kat sini, air dia akan mengalir dengan sangat deras. Okay, dia akan memutarkan turbin. Ini nama kipas ni, nama dia turbin. Turbin ni bila berputar dengan laju, dia akan menghasilkan elektrik. Ini adalah contoh tenaga yang kita dapat daripada air. Nombor 3, ini kamu mungkin first time dengar, biogesim. Biogesim. Okay. Biogesim tu apa? Biogesim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Okay, biogesim ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Okey,
di Malaysia mungkin tak ada lah, tapi di luar negara, okay, kalau orang yang rumah dia dia tinggal, maksudnya rumah dia ada ladang lembu, dia ada bela haiwan-haiwan kan, dia akan kumpulkan semua tinja haiwan ni, najis haiwan ni, dia akan bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dia bakar, dia macam bakar petrol lah. Petrol ni untuk bergerak kan, dia bakar tinja ni, najis haiwan ni, untuk menghasilkan tenaga elektrik di rumah. Jadi dia tak pakai lah, dia tak ambil tenaga elektrik daripada TNB contohnya. Dia akan bakar tinja ni, najis haiwan ni, najis haiwan tu banyak, dia akan bakar atau untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tinja ataupun ni daripada pokok, daripada kayu-kayu ni, tumbuh-tumbuhan, hampas tumbuhan, dia akan bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik, ataupun untuk menghasilkan bahan api. Ada sekarang ni biodiesel, kamu pernah dengar kan? Biodiesel ni adalah diesel yang diperbuat daripada tumbuhan. Okey, apakah soalan ni tanya, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Ingat ni, jawab ni. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, setakat ni kita dah belajar berapa banyak sumber tenaga. Satu, matahari, air dan juga biojisim. Okey, ada lagi. Okey, keempat ialah nama dia angin. Okey, kita dapat tenaga daripada angin. Pernah tengok tak, ni namanya kincir angin. Kat Malaysia ada tapi tak banyak, sebab angin kita tak begitu kuat. Okay, kalau di luar negara angin dia sangat kuat. Negara-negara tertentu lah angin dia kuat, sehingga kan angin ni boleh memutarkan kipas ni. Kipas ni sangat besar, kamu ni kecil je bandingkan dengan saiz ni. Ni nama dia ialah kincir angin. Angin besar kipas ni, kincir angin ni. Bila angin yang kuat meniup kipas ni, dia akan berputar. Dia akan berputar macam turbin air, macam hidroelektrik tadi. Dia akan memutarkan, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Yang kelima ialah bahan api fosil. Bahan api fosil ni ialah bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Bahan api fosil ni contohnya petroleum, Petronas semua tu kan, gas asli. Kat Petronas pun ada gas asli, dan juga arang batu. Batu ni contoh ni lah, gambar arang batu ni, batuan dalam tanah yang boleh kita bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Petroleum pun kita boleh bakar untuk menghasilkan tenaga elektrik selain daripada kita gerakkan kereta. Okay, ingatlah bahan api fosil ada 3, petroleum, gas asli dan juga arang batu. Nombor 6 ialah nuklear. Ni pun kamu jarang dengar kan. Nuklear ni ialah apa? Bahan nuklear seperti uranium. Bahan nuklear ni ialah bahan yang berada di dalam tanah lah, dan dia bahan adalah sangat berbahaya, sebab dia boleh menghasilkan satu tenaga yang sangat besar. Kita baca dulu. Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen janakuasa nuklear. Okay. Ini contoh stesen janakuasa nuklear. Kita di Malaysia jarang guna, ada tapi kita tak gunakan. Sebab apa? Stesen janakuasa nuklear ni untuk meletakkan bahan nuklear untuk dibakar untuk menghasilkan tenaga ni, dia perlukan stesen janakuasa yang sangat canggih dan sangat mahal kos dia. Dan kalau salah urus, dia boleh meletup dan boleh terbakar, boleh meletupkan satu kawasan yang besar. Pernah dengar cerita bom nuklear? Bom nuklear di Jepun, dia telah nuklear yang dilepaskan ke Jepun tu, Hiroshima tu, telah memusnahkan seluruh bandar Hiroshima sebab tenaga dia sangat besar, letupan dia sangat besar. Kalau kamu dah tengok letupan mercun tu, sikit kan, dia letupan dia mungkin besar mercun tu, tapi letupan dia sangat besar berbanding dengan saiz dia yang kecil. Jadi nuklear ni sebenarnya kalau kita letakkan, kita masukkan dalam stesen janakuasa ni, kita bakar dia boleh menghasilkan tenaga yang sangat banyak untuk kegunaan beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu rumah. Okey, yang last kali ialah ombak. Pernah tengok ombak? Ni contoh ombak lah. Ombak kan, ombak air pasang, air turun kan, ada ombak. Ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjana elektrik. Okey, ni turbin dalam laut ni, ada turbin.
Ini tu untuk kawasan yang berombak besar. Kawasan dia, bila sekali ombak tu kena dekat turbin tu akan berputar, dan putaran yang laju akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ingat ada 7 sumber tenaga elektrik yang kita sumber tenaga yang kita boleh dapat. Ada 7 sumber tenaga.